ilmu. Maka kita baca gerah-gerah, nah tak ada payah mana situ, kita boleh baca sendiri boleh. Kemudian dia kata maka ia mari nak mula masuk satu-satu hak dia rakyat sani. Jadi dia kata awal-awal tu kena repai kenal Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Lepas tu kenal Nabi. Nah itu dia rakyat sekali lalu. Nah maka di sini kasihi maka mengetahuilah bahawa Allah itu ada dan esa. Nah Tuhan itu ada dan juga tunggal, satu sahaja, esa. Nah maka ni kita tak mendalamilah sebab dia panggil apa malam minggu yang gila dia panggil Dr. Abdullah tu dia duk mengajar dah akidah. Dah ya hurawi kalau kita dah maka kita baca gitu-gitu ya. Tidak ada yang bersekutu dengannya dan tidak ada syarik bagi Allah. Semua benda yang berlaku Tuhan satu ya yang membuatkan, yang mengadakan. Tidak ada benda lain yang masuk kasi buat sekali dengan Tuhan, tak ada. Nah ini akidah pegangnya kita. Lagi pula yang sedia kala. Nah Tuhan tu ada sedia kala dah, tidak ada permulaan bagi ada. Nah tu bukti kita ni ada mula, Tuhan tak ada mula, sedia Tuhan kita. Tidak ada permulaan baginya. Lagi pula yang kekal abadi selamanya. Nah tidak ada terpaksud Tuhan. Nah semua benda yang lain walau panjang pun ada terpaksud, tapi Tuhan tidak. Dan ada pun tidak ada permulaan dan kekal selama-lama, tidak ada terpaksud, tak ada Tuhan kita. Tidak berlaku fana ke atasnya, ke atas Allah. Yang menyalahi bagi sekalian makhluknya. Nah, laisa kamitslihi syai'. Semua ni hak kita royak ni para ulama sebut dalam kitab-kitab. Dan semua tu diambil dalam Quran dan dalam sunnah. Lebih-lebih lagi masalah bab akidah ni, nah dalil dia kena Quran sahaja dan hadis pun kena hadis mutawatir. Nah dalil hal lain jika tak mutawatir walau sahih pun bab akidah, nah banyak ulama kata tidak boleh buat dalil lagi. Nah sebab bab ketuhanan ni dia panggil lebih besar, tak masuk tak serupa bab fiqh. Fiqh ni dia panggil zanni saja. Nah maka dia kata yang menyalahi bagi sekalian makhluknya. Jadi Tuhan tak serupa setiap segi dengan makhluk dia, tak serupa semua. Sebab tu Imam Ahmad kata kan, kullu ma khatara fi balik fallahu khilafu dhalik. Apa saja yang terlintas oleh otak kita, nah bahawa Tuhan begitu, Tuhan begini, maka yang sebenarnya Tuhan menyalahinya, Tuhan tak serupa pun, tak serupa khayal dah. Nah lagu mana pun. Sebab apa saudara, para ibu bapa semua? Sebab benda hak terlintas oleh otak kita ialah benda hak kita pernah lihat. Nah dia benda kita tak pernah lihat, ia tak gambar je dulu dalam otak kita. Tu kadang-kadang benda tu tak ada, hak semua tak ada, tapi kita biasa kelih kita mari dia pelaga-pelaga di rupa lagu tu, rupa lagu ni. Nah jadi apa sahaja daripada benda yang kita tak pernah lihat dah, dia tak gambar je dulu dah. Nah tu sebab tu tak kala hak kita lihat ni makhluk bukan khalik. Nah sebab tu usaha tara mana pun kita tak gambar Tuhan. Tu sebab tu Nabi lagi, kamu tak usah fikir hak Tuhan. Nah, kamu zat ya lagu mana rupa tak nak fikir hak tu. Mu fikir hal lain, hasil dia panggil hal kejadian ya. Nah, ya tunjuk kata dia ni bijak. Tunjuk kata dia ni satu. Tunjuk kata dia ni dia panggil apa? Rahmat. Ngatu klik kepada benda hak dia jadi. Tak usah fikir hal zat dia mu tak kuasa, mu tak hafal. Nah, maka tidak bertempat. Nah, maka Tuhan kita tidak bertempat. Sebab Tuhan menyalahi makhluk, maka makhluk bertempat. Maka dia Tuhan bertempat, maka Tuhan serupa dengan makhluk. Maka jikalau serupa dengan makhluk menyalahi Quran. Nah, ada. Dan tidak berjihad. Nah, tidak berjihad pihak depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, tak. Tuhan tak berjihad.
tak bertempat, tak berjihad, dan tidak berjisim dan beranggota dak. Tuhan, kenapa? Kerana hak ni ada bagi makhluk. Maka Tuhan kita menyalahi makhluk. Maka Tuhan tidak ada benda ni pada Tuhan tak ada. Yang maha suci daripada segala sifat makhluk, daripada berubah dan bergerak dan berpindah dan bersuara dan beralat dan beranggota. Tu tak ada belaka ni pada Tuhan. Dan sebab ni sebab apa? Sebab benda ni sifat-sifat makhluk. Saudara semua, para ibu bapa, bab akidah ni boleh hadir kita dengar daripada Dr. Lah, tapi saya nak sikit ya pada lalu dah. Jadi bab lain tidak ada khilaf. Bab Tuhan satu tak ada khilaf. Tuhan sedia, Tuhan kekal ada. Maka hak berlaku khilafnya, berbeza pendapat, maka ada hak geleweng, ada hak benar. Ada hak salah, ada hak betul. Iaitu masalah bab apa bab dia panggil asma wa sifat. Ni ya, di sini ya dia panggil apa? Ada banyak pendapat dan ada hak betul, ada hak salah. Maka besar-besar ni iaitu 3 puak. 3 golongan besar-besar. Tapi ada situ ada lagi, tapi kita ambil kasar-kasar. Yang pertama orang panggil Mu'tazilah. Satu kelompok yang orang panggil hebat dia masa Al-Abbasiyah. Masa kerajaan Abbasi ni dia hebat kok dia. Sebab apa? Sebab dia ni boleh mereka. Masa tu dia rapat raja, siapa raja tu jadi mereka cenderung pergi kepada pendapat puak dia. Nah, ketika tu itu golongan pertama Mu'tazilah. Dan pecah tu baik puak dia nak supaya dia banyak puak pula. Jadi puak ni dia mensucikan Allah, membersihkan Allah daripada supaya makhluk siapakah yang menafikan sifat hak tu ayat Al-Quran. Dia kata tak. Ini dia panggil salah dia. Tepat yang geleweng situ. Golongan yang kedua ialah Mujassimah dan Musyabbihah. Golongan yang ia kata dia panggil ada apa sifat tu supaya nak dia panggil supaya makhluk. Walaupun bukan supaya 100%, tapi supaya satu segi. Tu ada. Nah, misalnya Tuhan dia kata Tuhan bertempat. Tuhan berjihad. Jihad mana? Jihad atas. Tu ada atas. Ni dia panggil apa? Mujassimah dan Musyabbihah. Jadi dia ambil dengan zahir ayat Quran. Dan dia tak mensucikan Tuhan pada dia panggil benda-benda yang tak layak bagi Allah. Dan yang ketiga ialah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni dia menetapkan apa hak Tuhan sifat diri dia sendiri, maka kita menetapkan kata ya Tuhan bersifat dengan sifat ni. Tapi maha suci Tuhan daripada menyerupai makhluk. Kalau gitu tengah-tengah. Di antara Mu'tazilah dengan Musyabbihah dan orang panggil Mujassimah. Ini dia panggil apa? Kalau gitu nak kita orang panggil apa ni? Tenang jiwa kita bahawa akidah yang kita ada pegang sekarang ni ialah benar dan betul, dan inilah akidah Nabi, inilah akidah sahabat. Tu nak ayat lagi ni. Jadi soalan pertama nak tanya kata siapakah yang paling faham Nabi sekali? Siapa hak paling faham Nabi sekali? Jadi apa hak Nabi kata, siapa hak lebih faham sekali di kalangan umat dia semua? Siapa hak lebih faham? Kata-kata Nabi itu, kata murad ke mana, Nabi kehendak ke mana, siapa hak lebih faham? Maka jawab dia bahasa tak payahlah. Kena kepada para sahabat. Sahabatlah yang lebih faham apa
apa makna perkataan Nabi. Sama ada Nabi tafsir Quran baik ataupun Nabi wahyai hadis baik, para sahabat lah yang lebih faham murah Nabi nak. Baik. Kalau gitu, setangga. Setangga yang kedua pula, siapa yang lebih faham sahabat? Kata-kata sahabat siapa yang lebih faham sekali daripada umat Nabi semua? Jawabnya, orang yang terima ilmu daripada sahabat, orang tu yang lebih faham sahabat. Siapa? Ialah ulama tabi'in. Soalan pula, habis Nabi tak ada, lepas tu sahabat pun tak ada, tinggal ulama hak terima daripada sahabat. Tanya pula, siapa hak lebih faham kata-kata ulama tabi'in? Siapa hak lebih faham? Anak murid dia, iaitu tabi'in. Maka begitulah siapa kepada kita sekarang, terima selapis ke selapis gitu. Nah, sebab tu tak kala bertangga bertali lagu tu, maka kita yakin kata kita benar. Nah, sebab apa? Kita ambil daripada guru kita, tu kita ambil daripada guru dia, tu guru dia ambil daripada guru dia, begitulah siapa kepada para ulama, nah siapa kepada imam-imam, nah siapa kepada ulama mazhab, dan siapa kepada ulama tabi'in, siapa ke sahabat dan Nabi. Nah, pergi cari. Tak ada dah, tidak ada atas dunia ni ulama hak terima tangga ke tangga sampai ke Nabi seperti Ahlussunnah wal Jamaah, tak ada. Hak lain putus belaka. Putus hak lain. Hak kita satu tak putus. Baik. Itu satu segi. Nak tenang ya ni, bukan pada rakyat ni. Patut kita main mikir sama pada malam ni. Lagi pula saudara para ibu bapa semua, siapakah yang lebih faham Quran? Sebab Quran bukan semua manusia faham belaka. Soalannya siapa yang lebih faham Quran? Ahli Quran sungguh. Jadi tahu sungguh murad Tuhan tu siapa? Jawabnya ialah para ulama tafsir. Ulama tafsir lah yang lebih hebat sekali di segi faham ayat Quran. Baik. Patut mari tanya. Ulama tafsir semua, semenjak mula ada ulama orang tafsir Quran dengan bentuk karya kitab, sampai kepada masa kita sekarang ni, ada ke tak ulama tafsir yang bukan ahli sunnah wal jamaah? Tak ada. Hak mana hak sahih kita kata? Misalnya Imam Ibn Jarir At-Tabari yang mati pada tahun 310 Hijrah. Nah, masa tu tak ada dah tokoh ulama tafsir yang paling hebat sekali ialah Imam Ibn Jarir At-Tabari. Tak ada orang lain. Jawabnya mazhab apa ya? Mazhab dia panggil Syafi'i. Akidah akidah Asy'ari. Itu kena kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Hak kita dah bergala ni. Dia lagi ulama tafsir. Naik pada dia sikit mari. Tafsir Al-Mawardi, Imam Mawardi, mazhab ya Syafi'i, akidah ya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Imam Qurtubi, ulama tafsir, juga ya mazhab Maliki dan akidah ya Asy'ari. Nah, siapa lagi? Ibn Katsir. Nah, ulama terkenal bab tafsir Quran. Mazhab dia Syafi'i, akidah dia Asy'ari. Tak ada pergi carilah. Ambil daripada mula-mula timbul tafsir Quran sampai kepada masa kita sekarang ni, ulama tafsir hak orang aku, hak orang kata ya betul, nah semua tu daripada akidah kita dah bergala ni. Nah, saudara semua. Maka jika kita nak faham Quran, adakah kita boleh faham Quran sendiri? Jawabnya tidak. Nah, sebab kalam Tuhan tinggi. Bukan semua manusia boleh faham dak. Nah, ada. Kalau gitu kena ahli dia. Maka ahli Quran kena kepada ulama tafsir. Orang yang lebih faham sekali. Maka ulama tafsir semua daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Hak kita pergi hari ini. Baik. Mari soalan yang ketiga. Siapa yang lebih faham hadis? Hadis Nabi ni. Siapa yang lebih faham sekali? Hak gerti sungguh kata Nabi nak kau ni.
hadis ni? Jawabnya kena kepada para ulama hadis. Kalau syarah hadis itu, syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim, syarah Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Ibn Majah, syarah tu. Nah, ada. Kuat ni lebih pahal sekali daripada ulama lain. Ada dia. Pas tanya, kok pensyarah hadis-hadis Nabi ni? Nah, daripada ulama mana? Ulama ahli sunnah wal jamaah kita learning. Ada dia. Saya dengan limpah rahmat Allah di atas diri saya hipung jadi buku besar dekat 400 muka saya karya bahasa Arab. Nah, bab ayat mutasyabihat. Saya hipung para ulama semua. Hak ia kata dengan kata ayat dekat 500 orang ulama. Saya buat dah. Misalnya korong pertama, ulama yang terkenal siapa? Korong panggil lepas pada sahabat, lepas pada tabi'in, mari tabi'in ni. Hak siapa hak ulama Islam akui, kata dia betul, dia ni akidah Nabi, dia ni akidah sahabat, siapa yang ada korongnya ni? Saya buang semua. Satu nama ni mati tahun ni, juga ni mati tahun ni daripada mazhab Hanafi mari habis apa orang ada. Mazhab orang panggil apa orang mari. Saya susun semua. Habis korong yang ketiga. Yang korong yang keempat, siapa ulama yang bijak? Yang ulama orang Islam semua aku kata ya betul. Nah, di atas jalan Nabi dan jalan sahabat. Nah, siapa? Saya wa'ari habis. Perlu sebutkan korong yang keempat. Begitu korong yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, korong yang ke-8, ke-9, 10, 11, 12, sampai 14 masa kita sekarang ni. Kalau bila para ulama 500 orang lebih. Nak atas bertangga. Nah, ada. Supaya nak kita yakin kata benar kita pegang ni tidak menyalahi akidah Nabi, tidak menyalahi akidah sahabat. Bahkan kita ni akidah sahabat dah, akidah Nabi dah. Nah, ada ni. Ini cara dia nak terima ilmu. Lagi pula saudara semua, goyak-goyak dah kecek tadi. Jadi nak ada hadis Nabi. Nabi kata apa? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. Nabi kata sentiasa ada sekelompok ulama umatku tetap di atas kebenaran. Nah, daripada mula semenjak dia sampai hari kiamat. Tetap ada semua, tak habis-habis. Nah, zahir semua nyata jelas. Ada. Pak kita tanya, korang yang kedua siapa yang nyata jelas? Ahli sunnah wal jamaah. Korang yang ketiga, siapa ulama hak jelas? Nah, setiap korang siapa kita sekarang ni? Kok mana agama? Nah, ialah al-sunnah wal jamaah. Kita dah bergelar ni. Lagi Nabi kata apa? Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Nabi kata apabila kamu lihat faham bersisih di kalangan umatku, maka mu ikutlah kebanyakan ulama umatku. Ikut ulama kebanyakan ulama umatku duduk boleh mana mu ikut tu. Sebab apa? Yadullah ma'al jamaah. Sebab apa? Hadis-hadis lain, innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Tuhan tak akan himpun ulama umatku di atas sesat. Tak pun sama sekali. Dan kebanyakan ulama Nabi ke mana? Hak itulah betul. Nah tu, patu hari ni saudara semua kita kata dan orang hak bukan kita ni fuak lain tu kata supaya kita kata juga. Kata apa? Kata tah dunia learning ni 90% daripada kita al-Asy'ariyah. Ulama al-sunnah wal jamaah 90% tah dunia ni semua. Gila di mana-mana pun. Nah, kita hak banyak. Kalau gitu kebanyakan ulama umat Nabi kena kepada kita, kena kepada al-sunnah wal jamaah. Maka kita nak ragu-ragu ke mana lagi? Kata akidahku tak betul apa ni? Akidahku tak serupa akidah Nabi ke? Kan menyalahi akidah sahabat. Dah, hak kita betul dah. Nah, hak kita betul dah. Nah, ini dia panggil alasan sikit sebanyak. Nah, padahal banyak lagi lah. Dia panggil apa? Hak kita sebut di dalam kitab tu. Nah, nak rakyat dia panggil apa? Pada lalu jalan maridah. Kalau gitu, Tuhan tidak menyerupai dia panggil apa? Mana-mana makhluk. Dan ada seorang ulama dia panggil apa di Saudi Arabia.
Dan kita dengar ni Allahu Akbar. Lagu ni tubik daripada mula. Kalau zahir lafaz tu bukan ulama dah, tapi yang ulama besar di Saudi. Dia katakan apa? Dia kata Tuhan di atas. Apa? Atas arasy. Maka siapa yang duduk tinggi, dia lebih rapat dengan Tuhan daripada orang duduk rendah. Misal kita dalam ni, kita masjid. Lepas tiba-tiba ada seorang di kanan kita duduk tak berabung. Maka orang duduk tak berabung lebih rapat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan daripada kita. Walau tak semaya pun. Tu. Pas boleh terima ke akal kita lagu tu. Kalau gitu, orang nak kat Batu Bel lebih rapat dengan Tuhan. Padahal orang nak kat Batu Bel semua berala tu. Misal kata. Kalau gitu bukan ya dia panggil aku tu bukan dia. Nah, tu kau tinggi kau rapat dengan Tuhan, kau tinggi kau rapat dengan Tuhan. Kalau gitu Tuhan berjihad. Nah, maka hal ni kalau kita dakwa kata kita ni pergi akidah salaf. Salaf dia daripada ulama salaf Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah siapa yang kata repang sesat? Siapa yang kata repang belok akidah tak betul? Tak ada siapa kata. Semua para ulama 99.99% kata Imam Abu Hanifah imam akidah yang salim, yang betul, yang dia ni repang ni di atas jalan sahabat dan Nabi. Malaikat ada beberapa orang yang jahat-jahat yang kata Imam Abu Hanifah sesat. Dia tak kira tu. Perkata isyad tak kira. Maka Imam Abu Hanifah kata kita jika masuk syurga insya-Allah kita akan lihat Tuhan, tapi bighairi muqabil. Tidak berdepan gini dah. Patut lihat ke mana? Tuhan lebih tahu. Sebab dia berdepan gini muwajahah, maka Tuhan berjihad. Maka berjihad dari bersifat makhluk. Nah, ada. Maka jika kita dakwa ikut salaf sungguh, maka perkataan salaf daripada ulama salaf tak habis nak bilang. Nah, itu dia. Saya sebutlah kita tu beratus ulama salaf yang kata akidah seperti kita bergas sekarang. Nah, supaya orang nak kita tenang jiwa kita, yakin apa yang kita dah pegang ni orang sangat-sangat betul. Nah, saudara semua. Jadi, wayak-wayak dah nak wayak. Orang hak pegang akidah Tuhan berjihad ni, Tuhan bertempat ni, mati tak ada molek seorang mahbub. Tuhan nak tunjuk. Seorang tu ulama Mesir. Mati lebih kurang 40 tahun 50 tahun dulu. Dia mengajar di Mesir tu, dia wayak si ada. Dia tak jawab orang, ning dunia. Nak tinggi sikit, ning repang langit. Ning nak langit yang kedua, yang ketiga, ning arasy, ning Tuhan. Dia buat itu dah, dalam papai hitam. Buat aku tu. Nah, tu dia. Ni bumi, nak ni langit, ni arasy, ni Tuhan. Nah. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Nah, Tuhan bersila. Nah, ada panggil pun duduk di atas arasy. Tahu tak lagi mati lagu mana? Jadi masa tu 3 pendakwah ambil pergi terima di Saudi, klik mari sebar di Mesir. 3 orang. Seorang ni pastor saya terlupa nama. Ingat. Soalnya nama kapal terlupa, nama tak mari lah. Baru ni ingat mak itu nama dia. Tapi 3 tokoh 3 orang ni. Nah, hak wak klik dia panggil apa? Akidah daripada Saudi wasat Mesir dan dakwah orang kepada akidah tu. Maka 3 orang ini ada seorang dia taubah. Dia taubah dengan Tuhan, maka klik kepada akidah Azhar. Akidah yang dimengajar dalam Jamiah Azhar, iaitu akidah Asy'ariyah. Dia kembali klik. Maka dia taubah, dan tinggal akidah yang terima daripada Saudi Arabia. Kalau seorang itu bersampai pergi di Faransa, maka akhirnya murtad. Tinggal Islam, masuk Kristian dan mati dengan Kristian. Kalau seorang lagi duk sebar di Mesir, hak yang tanah bombing ni
langit aras Tuhan duk tu. Lagu mana yang mati? Allahu akbar. Matinya ialah pala ni duk dalam lubang jambe pak orang berak. Tu cara mati dia. Ni Tuhan tunjuk para ibu bapa semua. Dia kalau akidah keleweng, ibadat tak pakai. Nah, sebab tu orang panggil pun kena beringat besar-besar. Maka kita alhamdulillah Tuhan tetap kita ada akidah yang sebenar semacam ni. Nah, pegang siapa kepada akhir umur kita. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan nak sebut sore-sore hak mati sebagai akidah kita ni kok. Sore-sore ke masya-Allah. Nah, Imam Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi yang dia mati pada tahun 1998. Nah, masa tu dia mati saya di Suria lagi. Nah, dia mati 4 tahun tu, lepas tu berlaku rewat cat dengan kitab. Maka kitab yang penuh dijual dalam di Suria hari itu. Nah, dia ni ulama tafsir terkenal. Dia tafsir Quran tak ada habis, tapi 20 jilid dah. Tapi tak ada habis, dia mati dulu. Nah. Maka mazhab dia mazhab kita Syafi'i, Imam Mutawalli Sya'rawi. Maka hari yang mati subhanallah. Nah, hak ni semua orang duduk tepat hari yang mati dalam bilik tu, semua rakyat lagu tu belaka. Maka daripada hak rakyat tu anak dia nama Abdul Halim ataupun nama Abdul Halim tak silap. Dia rakyat kata bagaimana ayah yang mati. Hari itu tu para ibu bapa semua supaya seolah-olah dia tahu dia nak mati. Hari tu luar biasa, dia sakit berat. Tapi hari ni dia nak maning. Nak bersih seboleh-boleh bersih. So anak dia panggil piping. Nah, so jambai maning. Sungguh buah sabun mesti sungguh. Lepas tu dia suruh cedek kain putih yang cuci nak pakai baju tu. Nak pakai. Nah, pakai. Pakai apa tu? Dia duduk tunggu di atas lembek katil tidur. Lepas pada tu duduk panggil detik, tarik nyawa ke. Nah, maka dia mengucap Allahu Akbar. Nah, tak ada orang mari talqin aja mengucap pun dak, dia mengucap. Nah, dia kata kan la ilaha illallah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Jadi dia nampak Nabi mari hari nak mati itu. Annaka. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka engkau hai Muhammad Rasulullah. Nabi mari. Nah, mari nak timur roh sekali dengan para malaikat. Nah, akidah kita ni, mazhab kita ni. Nah, tu saudara semua. Nah, banyaklah dia panggil kisah-kisah yang nak cerita, tapi tak apalah, sebagai contoh kita rakyat dia panggil lepas-lepas gitu. Nah, kalau itu pegang Tuhan kita dia panggil menyalahi bagi segalian makhluknya, tidak bertempat, tidak berjihad. Nah, dan tidak berjisim, tidak beranggota. Nah, dan maha suci daripada berpindah. Nah, itu hak seorang ulama di India, bukan India dah, di Indonesia. Allah, dia rakyat boleh. Nah, dia kata apa? Tuhan tak turun. Dia panggil apa ke dunia ni? Sebab apa Tuhan besar, dia kata. Nah, sebab apa? Sebab arah ni makhluk yang paling besar sekali. Maka Tuhan duduk atas dia. Lepas tu, nak tunggu mana bombing ni? Besar tak itu kau dia kata Tuhan besar. Nah, tu. Jadi pindah tadi hak orang panggil apa? Hak musyabbihan ni kata Tuhan berpindah. Turun naik gitu. Maka hak ni Imam Ahmad kata, Imam Asy'ari kata, nah Imam At-Tahawi kata, ulama salaf belaka tu. Kata apa? Nah, dia panggil apa? Daripada benda mustahilnya ialah Tuhan berpindah tempat ke tempat. Itu sifat apa? Sebab itu sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Nah, dan tidak difaham dan dimengetahui tentang hakikat zatnya. Dah, kita tidak boleh nak faham hakikat zat Tuhan. Tak ada siapa boleh faham. Nah, dan tidak menyerupai akan mana-mana makhluk Tuhan. Tak ada serupa. Nah, dan semua perkara yang terlintas di dalam hati manusia dan di dalam
khayalannya, maka Allah menyalahi bagi sekaliannya. Ini perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal. Apa saja hak titah lewat otak kita, Tuhan begitu, Tuhan begini, nah ada panggil semua tu, ada panggil Tuhan menyalahi. Nah, tapi hak paling bahaya lagi kita kena beringat. Kena beringat. Sebab berlaku banyak dah. Jadi di hari ini, kalau kita bukan ta'assub ni, kita nak ayat benar sebenar. Jikalau kita dikira ulama kita, ulama Syafi'i kira, ulama Maliki kira, ulama Hambali kira, ulama Hanafi kira, tapi ditobok baru. Dah dia panggil potobok baru. Potobok mana ni? Tobok di Saudi Arabia, jangan beli. Jangan beli. Sebab apa? Tapi bukan semua dah kena maktabah tu. Nah, sebab apa? Sebab ia memasukkan. Dah, ia buai haya tak sah, ia masuk haya nak. Jadi jahat dia panggil. Nah, apa perbuatan tu dia panggil perbuatan penjahat. Sebab tidak ada amanah. Nah, ada. Maka daripada kitab hak tak ada kena gan dengan tuai hak mati dah. Nah, tapi tak tahu siapa kira. Dia panggil tadlis.